Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh duduk sekali lagi dalam majlis ta'lim. Ini yang kedua. Hari ini kita pecah rekod 2 kali majlis ta'lim. Kira alhamdulillah pahala kita besar hari ini. Alhamdulillah. Mungkin kerana kita dapat menu yang baik hari ini. Jadi kita menunjukkan satu kesungguhan yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, menafaatkan antara menunggu waktu Isya ini, kita cuba melihat satu tajuk berkenaan masih ada kaitan dengan kita menyambut saum Ramadan. Masih ada kaitan, iaitu kita mengambil manfaat daripada kehadiran Ramadan ini untuk melipat gandakan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Kita bila kita bersyukur kepada Allah ikhwan, selalunya kita menggunakan perkataan Alhamdulillah. Kita ucap Alhamdulillah. Memang sebenarnya kalimah Alhamdulillah ini adalah kalimah syakir. Kalimah Alhamdulillah ini kita kata kalimah kullu syakir, untuk orang yang bersyukur pada Allah. Dan kita melihat di dalam hadis bagaimana kalimah Alhamdulillah itu sangat dicintai oleh Allah dan telah menjadi kalimah para kekasih Allah daripada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya kita cuba tengok satu ayat Allah sebut dalam surah An-Naml ayat yang ke-15. Allah katakan, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allah cerita dalam ayat ni, Allah kata walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi kepada Daud dan kepada Sulaiman itu ilmu. Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala beri kepada mereka ini ilmu. Dua bapa dengan anak ni dapat wahyu daripada sisi Allah. Dan nikmat ni Allah Ta'ala bagi kepada dua orang ni nikmat yang sangat hebat. Nikmat yang sangat hebat. Bila dia dapat nikmat yang hebat ni, apa dua beranak ni kata? Qala wa qala. Dua-dua beranak ni kata Alhamdulillah. Dua-dua hamba Allah yang saleh ni kata Alhamdulillah alladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita di atas segala hamba-hambanya yang mukmin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Allah Taala bagi pada Nabi Allah Daud kepada Nabi Allah Sulaiman ni, yang dikatakan nikmat yang banyak ni bukan saja nikmat harta, tidak, tapi dia kata nikmat al-mulk wan nubuwah, nikmat kekuasaan di atas muka bumi dan nikmat nubuwah. Dia bapa Nabi Daud dapat anak Nabi Sulaiman jadi nabi. Macam Nabi Yaqub, dia nabi, dapat anak Yusuf alaihi salam jadi nabi. Ini suatu nikmat yang cukup besar.
Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman nikmat, kita kata mulku tam wa tamkinul azim. Nikmat al-mulk, kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang sangat hebat. Allah Ta'ala bagi kepada mereka ini sampai pada peringkat hatta annahu sakhara lahul ins wal jin wat tayr. Sampai pada peringkat ditundukkan kepada mereka ini segala manusia, jin, burung-burung, sampai pada peringkat mereka tahu lurah haiwan, bahasanya menatang cakap mereka tahu. Ini nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ibnu Katsir kata wa hadha syai' lam yu'tahu ahadun minal bashar. Nikmat macam ni tak ada siapa dapat lagi daripada kalangan manusia biasa ni, tak ada siapa dapat lagi. Tapi apa depa ucap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi sebut dalam hadis daripada Anas bin Malik, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha. Hadis ini hadis sahih riwayat daripada Ibnu Majah. Nabi kata, mana-mana hamba Allah Ta'ala ini Allah bagi pada dia nikmat, dia dapat nikmat, dia dapat satu nikmat, dia kata alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah dia sebut itu lebih afdal daripada apa yang dia duk pegang lah tu. Kalau dia pegang duit, dia pegang sihat, dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah yang dia kata tu lebih besar daripada nikmat dunia yang dia duk pegang tu. Subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia sangat kasih dengan hamba-hamba yang sebut alhamdulillah. Dalam hadis Imam Muslim daripada Anas, dia cerita, dia kata Nabi kata, cuba tengok Allah Ta'ala ni dia punya sayang kepada orang yang kata alhamdulillah ni, dia punya sayang sampai peringkat macam mana kita tahulah hub cinta daripada Allah ni nak turun ke kita. Oh, bukan senang. Tapi kita sebut alhamdulillah pasal Nabi ajar. Dalam hadis Muslim ni Nabi kata apa? Nabi kata innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kuluhul akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah ni sangat redha, Allah ni sangat redha, sangat suka, sangat sayang, sangat redha Allah Ta'ala dengan satu hamba. Bila hamba tu makan satu makanan, dia kata alhamdulillah di atas kurnia Allah terhadap nikmat makan itu. Dia kata alhamdulillah. Allah punya suka, Allah punya sayang. Dan Allah sayang dengan satu hamba bila dia minum satu minuman, dia kata alhamdulillah, dia puji Allah di atas nikmat yang dia dapat tu. Allah sangat redha dengan hamba yang macam ni. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita ikhwatul iman, alhamdulillah itu adalah kalimah para mukmin, para hamba-hamba yang saleh. Pasal itu Al-Hafiz Ibnu Katsir sebut dalam kitab dia, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dia terjemahkan, dia memberi tafsiran kepada surah Al-Fatihah pada kalimah alhamdulillah, dia kata kesyukuran boleh dibuat dengan lafaz, dengan lisan, dengan tubuh badan, dengan hati. Maka alhamdulillah ini kesyukuran daripada hati ditumpahkan kepada lisan. Kita rasa Tuhan bagi nikmat yang cukup banyak, kita nak kata apa? Kita kata alhamdulillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini dia kata kalimatus syukur, alhamdulillah ni adalah kalimah syukur. Apabila satu hamba, dia kata wa iza qala al-'abdu alhamdulillah, bila satu hamba kata alhamdulillah, Ibnu Abbas kata Allah kata syakarani 'abdi, nampaknya hamba tu sangat bersyukur pada aku. Allah redha hamba tu atas lidah dia ni kalimah alhamdulillah, syukur. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah huwa syukrulillah. Alhamdulillah ini
adalah kalimah yang kita pakai untuk syukur kepada Allah. Wal iqraru lahu bi ni'matihi wa hidayatihi. Dia macam satu ikrar kita bagi sebagai tanda kita dapat nikmat daripada dia dan kita dapat hidayah daripada dia. Jadi kalimah alhamdulillah ini dia bukan kalimah biasa-biasa, dia kalimahnya ada makna. Dalam hadis Imam Muslim daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Abi Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi kata ke aku, Nabi kata ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Nabi kata, Abi Dzar, mau tak aku sebut kepada kamu satu kalam yang dicintai oleh Allah. Allah cinta kalau kita sebut kalam ni. Allah cinta kalam tu. Allah suka orang sebut kalam tu. Nabi kata pada Abi Dzar, Nabi kata, inna ahabbal kalami ilallah. Nabi kata kalam yang dicintai oleh Allah ialah kalam subhanallah walhamdulillah. Allah suka kalimah ni. Kita membersihkan Allah. Sudut kata subhanallah, subhanallah tu kita membersihkan Allah daripada segala syirik. Kita duk mengikrarkan benda tu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah itu tak ada tandingan, dia tak ada sekutu. Subhanallah. Campur dengan kalimah alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah. Allah Ta'ala sangat suka. Dalam hadis, juga hadis Imam Muslim daripada Abi Malik Al-Ash'ari, dia kata, macam mana Tuhan sayang kalimah alhamdulillah ni? Dan makan alhamdulillah. Dan kita orang Melayu bila kenyang, bukan kita, sebahagian orang Melayu. Saya tak masuk. Saya rumpun yang lain kan, spesies yang lain. Kita kebanyakan kita bila sendawa. Kenyanglah tu. Dan alhamdulillah. Digambarkan macam mana Allah Ta'ala ni nak bagi balasan di hari akhirat kepada orang yang sebut kalimah alhamdulillah ni. Dia sebut alhamdulillah. Walaupun dia sendawa, tapi dia rasa sendawa tu berhak. Dia kata alhamdulillah. Ramai tu nak belahak tak boleh. Nak belahak tak boleh. Kena pergi buat operasi 15,000, 25,000. Nak bagi boleh belahak. Tak senang. Sambil seokok, keluar asap tu macam bunga raya. Tam dia keluar. Pasal apa? Belahak punya pasal. Subhanallah. Kata Abi Malik Al-Ash'ari, dia kata Nabi bersabda, Nabi kata at-tuhur syatrul iman. Bersih ni menyucikan diri. Kita ambil ayat semayang semua ni, Nabi kata syatrul iman, bahagian daripada iman. At-tuhur, at-tahur, disebut di sini at-tuhur, taha wa ra. At-tuhur ma, ayak tu. Ayak semayang tu, ayak semayang. At-tuhur dengan makna ayak semayang. Kalau tahur baru orang wudu, orang yang membersihkan diri. Ini at-tuhur. Ayak semayang yang kita ambil itu, kita ambil ayat semayang tu syatrul iman. Dia membersihkan kita, dia bahagian daripada iman. Apa Nabi kata? Tengok, Nabi nak sebut benda ni. Walhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Tamla'ul mizan. Tamla'ul mizan, boleh memenuhi timbangan al-mizan. Wa subhanallah, kita sebut sekali aja alhamdulillah, tamla'ul mizan. Kita tambah lagi satu, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani ma baina samawati wal ardi. Memenuhi di antara langit dan bumi. Bayang macam mana Tuhan punya redha dengan kalimah ni. Cuba bayang macam mana. Jadi kita alhamdulillah, dia jadi kita punya sebutan para mukmin. Kita sebut alhamdulillah, dia adalah sebutan para mukmin. Pasal itu Nabi ajak kita baca doa kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kata Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, kena tolong. Rupanya kita ni kalau Tuhan tak tolong, Tuhan tak bagi masa, Tuhan tak bagi hidayah, nama Tuhan bagi dia tak boleh sebut.
Kita tengok satu orang dia bercakap 1 jam ke 2 jam, kita duduk heran, awak dia tak kata sepatah nama Tuhan. Ada orang bercakap macam tu, dia cakap, kita duduk tunggu bila lah dia nak sebut satu kalimah-kalimah yang menunjukkan dia sandang dekat Tuhan. Tak ada. Dia boleh cerita ekonomi kita macam ni, kita nak buat macam ni, lepas ni kita nak buat lagu ni, lepas ni semua duk cerita lepas ni nak buat apa, tak ada satu dengan izin daripada Allah kita tak ada. Pasal apa? Tuhan tak tolong dia. Hidayah Tuhan tak tolong kita. Lepas duk sembahyang kita minta, Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku ya Allah. Tolong apa? Tolong ala zikrika, aku nak ingat dekat hang. Wa syukrika, aku nak syukur dekat hang. Aku nak syukur kepada hang. Wa husni ibadatik, dan tolong aku nak buat ibadat ni bagi elok, bagi comel, bagi cantik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dekat kita ni, ikhwan, Allah bagi nikmat dekat dua beranak ni, Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman. Dua-dua sebut Alhamdulillah. Nikmat ni kita tengok dalam ayat Quran ni, Allah cerita dalam surah An-Namli ni, di antaranya satu nikmat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni, dia jalan sampai pada peringkat Quran kata hatta iza atau ala wadin namli. Dia jalan, dia nampak semut, satu macamnya bala tentera duk jalan. Wadi macam sarang lemut, lembah lemut ni nampak. Dan Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh dengar. Tiba-tiba dia dengar, qalat, dia dengar namlatun, satu semut dah kata, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut semua, masuk dalam rumah, masuk dalam lubang, masuk dalam sarang-sarang. Pasal apa? La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai hampa ni kena pijak dengan Sulaiman dan bala tentera Sulaiman dalam keadaan mereka tak sedar, kata mereka pijak kita ni besar mana lah, kecil sangat. Allah bagi sampai macam tu. Kita kalau boleh duk dengar semut cakap ni, kira pergi cari pakar buang lah kan, cari pakar lah. Ini satu mukjizat Allah Ta'ala bagi. Dia boleh bercakap dengan burung, dia tahu masalah burung, masalah jin, masalah manusia, masalah semut. Apa jadi dekat Nabi Sulaiman? Quran kata pada kita, fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum dia dengar. Namlah kata tadi ni, semut kata tadi ni, perkataan semut tu buat dia tersenyum. Waqala, dia kata Rabbi, wahai Tuhanku. Tengok, dia kata wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, hang tolonglah bagi ke aku daya upaya untuk aku bersyukur di atas semua nikmatnya hang bagi ke aku, wa ala walidayya, dan nikmat hang bagi pada dua mak bapa aku, wa an a'mala salihan tardahu, dan nikmat hang bagi pada kami boleh beramal dengan amal saleh yang hang redha, wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ini dengan kesian belah hang ni fi ibadika salihin, dalam golongan hamba-hamba hang yang saleh. Kita tak dapatlah macam ni. Kalau Nabi Sulaiman dapat sebanyak tu, dia boleh bersyukur dengan kalimah Alhamdulillah. Kita macam mana? Tak, Tuhan bagi kita puasa, Tuhan uji apa semua lebih kurang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama, ketika kita senang, ketika kita susah, Allah layak disyukuri. Selayaknya Allah Ta'ala itu disyukuri. Ketika kita senang, ketika kita susah, dia layak disyukuri, mesti disyukuri. Maka mukmin, ikhwatul iman, seorang mukmin, dia memilih satu kalimah yang agung, satu kalimah yang besar, iaitu kalimah Alhamdulillah. Kalimah
Alhamdulillah. Nabi Sulaiman dia sedang kata Tuhan bagi kat dia nikmat yang besar ni, dia sedang. Dia kata apa? Dia kata ya ayyuhan nas, dia kata wahai manusia. Nabi Sulaiman kata wahai manusia, ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dia kata wahai manusia, Allah Ta'ala telah bagi ilmu kepada kami sampai pada peringkat kami boleh tahu menatang kata apa, kami reti, kami faham. Wa utina min kulli syai', benda lain pun Tuhan bagi juga, benda hak lain pun Tuhan bagi juga. Inna haza lahuwal fadlul mubin, bukan main benda ni, ini satu kelebihan yang sangat nyata. Dalam ayat lain dia kata liyabluwani, untuk uji aku sama ada bersyukur ataupun kufur. Maka seorang mukmin bila dia bersyukur pada Allah, dia kata alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tazahaba zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya apa? Syukur pada Allah ni, rengkung ni ayak boleh meleleh kot dalam masuk. Oh, segala dahaga-dahaga ni pun rasa hilang, alhamdulillah. Apa dia? Wa thabatal ajr. Mudah-mudahan sabit, adalah pahala atas penat lelah kita ni semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bayang di atas semua, dan Allah pasti bayang. Kita lalu di atas dia punya syarat, Allah mesti bayang kat kita. Allah mesti bayang kat kita. Jadi kita ambil manfaat daripada Ramadan al-Mubarak ni, kita syukur pada Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ini memang dah satu ketentuan. Kalau kita syukur, kita iman, kita syukur, Allah kata la azidannakum, aku akan bagi lebih ke hamba, aku bagi lebih. Ini semua masalah iman hati kita. Ada orang kata, aku duk kata alhamdulillah, cawan tak tukar jadi mas pun. Duk cerita syukur ni, duk syukurlah ni. Tu makna dia tak syukurlah. Komplain kita baca semalam kan bab doa. Nabi kata apa? Selagi mana kita doa, kita tak gopoh. Kita kata da'autu, aku dah baca ada doa, tapi Tuhan tak bagi apa pun, tak boleh cakap macam tu. Tuhan dia nak bagi dalam macam-macam. Langit dia punya, bumi dia punya, kita dia punya, semua dia boleh bagi macam-macam. Ahli silat mata ni dia boleh buat macam-macam. Bunga tukar jadi merpati, merpati tukar jadi cawan, cawan tukar jadi apa ke, tapi dia tak pernah tukar jadi kotak rokok. Perasan tak? Dia tak pernah petik-petik 20 batang keluar mai. Tak pernah. Dalam duk jadi merpati, dia petik-petik keluar bunga. Petik-petik saat ni jadi daun pakau. Dia duk pergi kot tu je. Kalau ahli silat mata boleh buat, Tuhan bukan ahli silat mata, dia Rabbul Alamin. Dia pencipta, dan dia tahu perangai, dia tahu alam punya tabiat ni, dia tahu semua. Maka dia uji ni, kata Nabi Sulaiman tadi apa dia nak tengok aku syukur ataupun aku kufur. Pasal hidup ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu penting. Apa dia? Quality. Ahsanu amala. Tuhan bagi sakit, Tuhan tengok kualiti kehambaan kita. Tuhan bagi kaya, kualiti kehambaan. Orang kaya baik, orang miskin baik, Tuhan pandang sama aja, mereka itu hamba. Inna akramakum indallahi attaqakum. Itu Tuhan punya format dia. Tuhan nilai macam tu. Siapa yang muttaqin, laki ke perempuan ke, dia kata ya ayyuhan nas, manusia oi, hampa semua, laki ke perempuan ke, aku nak tengok yang attaqakum. Siapa boleh buat ni? Orang kaya, dia ada kaya, ada tu, ada ni. Kalau dia boleh bertakwa, dia mulia. Pasal apa? Pasal dalam hadis Nabi kata besok mati 3 benda ikut, 2 benda tak ikut, 1 benda aja masuk dalam tanah, 3 benda tu ikut sampai kat mulut kubur. Nabi kata fayarji' isnan, 2 benda dia tak boleh pergi dah. Wa yabqa
wahid, satu aja ikut. Apa dia? Amalan dia. Kaya ke, miskin ke, raja ke, rakyat ke, hak tu. Jadi Tuhan punya penelitian, dia punya penilaian betul. Betul apa dia? Dia nak nilai kita. Siapa yang ahsanu amala. Dalam hadis Ibnu Abbas kata apa? Panjang bulan Ramadan, Nabi baca Quran. Nabi tadarus dengan Jibril. Lepas tu Nabi bersedekah lebih cepat daripada angin yang bertiup. Semua ni Nabi buat mencari kehambaan di sisi Allah. Dia semayang sampai bengkak kaki. Nabi kata apa? Aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Jadi Ramadan mai kat kita ni satu platform kita. Kita naik lagi satu anak tangga, syukur. Syukur kepada Allah. Kita boleh fikir Tuhan bagi kat kita mata. Kerana dia bagi mata ni, subhanallah, boleh tengok segala benda. Rahsia mata ni cukup besar. Cukup besar rahsia mata Tuhan bagi ni. Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu tak tahu apa. Allah bagi nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat perasaan, nikmat hati Allah bagi pada kamu supaya benda tu semua selayaknya menjadikan kamu orang-orang yang bersyukur. Dia bagi telinga tak pekak. Dia kata jom pergi kenuri. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dengar orang mati. Kita kata kenuri, dia dengar orang mati. Sah. Kalau dia macam tu, kita nak tadarus dengan dia macam mana? Kita duk baca wallazina amanu, dia tegur, salah tu. Kita pun buka cermin mata tak tepi. Betul ya? Wallazina, dia pekak. Dia dengar kita duk kata falahum ajrun. Apa yang kita baca, apa yang dia dengar? Pekak badak. Habis. Alhamdulillah. Satu alhamdulillah ni besar. Mata. Kerana mata banyak benda boleh tengok, boleh main mengaji, boleh baca kitab, boleh duk mengapai satu dua benda, boleh duk rapatkan soft ni semua ni, boleh duk azan, boleh buka tak. Kalau duk kena tanya orang, nikmat mata kita lipat ganda syukur kita pada Allah. Dan dengan nikmat-nikmat lain, jadi kita ambil bulan puasa ni sebagai satu kita punya platform untuk bersyukur kepada Allah, untuk syukur kepada Allah. Kita syukur, kita sabar. Kita syukur, kita sabar. Kita istiqamah. Tambah bulan puasa ni. Kan? Ni apa? Kita tengok apa? Dia bagi berapa soalan dekat Pak Belalang kan? Dia kata satu, banyak. Betul-betul. Dua, sikit. Tiga, kadang. Empat, jarang. Dia tanya, apa itu? Pak Belalang nasib baik ada belalang, dia perkemah. Dia kata, ni senang je. Kahwin. Betul? Tapi kalau soalan itu diulang balik. Satu, banyak. Dua, sikit. Tiga, jarang. Empat, kadang-kadang. Kalau Pak Belalang tu ada, dia tak jawab kahwin dah. Dia jawab apa? Itulah tarawih. Dia jawab, itulah tarawih. Apa dia? Minggu satu, banyak orang main dia bagi tahu. Minggu dua, sikit dah. Minggu tiga, jarang. Minggu empat, kadang-kadang. Lepas tu tak ada tarawih. Subhanallah. Kita nak bersyukur pada Tuhan tu macam tu. Jadi kita punya tazkirah ini kita ambil kesyukuran kita dengan bulan Ramadan ini, kita lipat gandakan semua bab kita mampu syukur pada Allah. Kita boleh syukur pada Allah dan kita renung semua nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Allah kata la tuhsuha. Nak kira tak boleh, nak hitung tak boleh, nak kalkulat tak boleh, nak hisap tak boleh, nak apa tak boleh. Kenapa? Nikmat Allah itu terlalu banyak dan Allah minta kita buat apa yang dia suruh buat.
Betul-betul Ramadan tu dia mai, dia cuci perasaan kita. Benda yang tak boleh cuci pakai benda lain. Perasaan kita, hati kita. Dalam dia duduk dhamir hak dalam ni, syuur hak duduk dalam ni. Dia puasa. Bila dia puasa dia boleh cuci tempat pandangan Tuhan. Tempat iblis pun nak bagi rosak tang situ, dia mai cuci. Dia cuci sampai kita jadi orang yang bersih di sisi Allah. Bersih di sisi Allah belum tentu kita bersih dengan orang. Kita bersih pada mata orang belum tentu kita bersih dengan Tuhan. Orang kafir, dia mandi sehari berapa kali. Dia pakai sabun, dia keluar pergi kerja ni dengan kereta bersih luar dalam, pakai pun kemas cantik elok, pakai back cream lagi, macam-macam dia pakai. SK2 lah, SK3 lah, semua dia pakai. Bersih dia. Bersih, comel cantik. Tapi dekat Tuhan dia tak bersih. Dia tak bersih, akidah dia cemar. Dia tak pernah ambil ayat semayang. Ayat semayang tu bagi kita bersih. Nabi pernah sifatkan semayang. Macam mana semayang tu Nabi mensifatkan ayat semayang. Kita ambil ayat semayang ni, bila kita basuh muka, dosa kita gugur. Sampai Nabi kata, daripada celah-celah kuku kita ni, dosa kita turun. Ayat semayang. Lepas tu Nabi kata, siapa yang ambil semayang, baca doa, tu semayang sunat 2 rakaat, 8 pintu syurga dibuka. Itu dia lah Tuhan punya jaga kita, jaga bersih. Orang mukmin itu bersih akidah dia, bersih PL perangai dia. Ini tempat yang baik lah. Kita kata madrasah yang baik lah. Kalau nak kata Ramadan tu madrasah, dia madrasah yang baik ya. Satu tamrin, kita duduk di sini, satu latihan betul-betul yang dia bagi kat kita. Tapi lagi sekali, bagi siapa? Bagi orang yang nak ambil pelajaran. Pasal orang ada dua, satu tak mau ambil pelajaran, satu nak ambil pelajaran. Quran kata, wa nunazzilu minal qur'ani, diturunkan Al-Quran itu, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya, melainkan di dalamnya ada apa? Syifa, ada hudan, ada rahmah. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang nak benda tu, wa ma lizalimina illa khasara. Orang zalim tak tambah apa. Tambah apa? Rugi lagi ada. Jadi kita mintalah, dah Nabi sebut pada kita kan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Nabi kata iman, lepas tu Nabi kata wa ihtisaban. Kita ada harap, kita ada ingat dalam kepala kita, dalam hati kita paling dalam tu ada ingat satu benda, ada harap satu benda. Macam tu kita dengan Tuhan. Kita puasa dengan iman dan ada harap dengan Tuhan. Ada harap dengan Tuhan. Kita baca dalam Al-Hikam. Dalam Al-Hikam ni, tapi tak baca pun tak apalah kan. Tapi sajalah pergi baca, buang masa lagu tu baca habis sikit. Makam yang tinggi adalah makam bila kita semayang, kita puasa, kita tak harap apa-apa. Tak harap apa-apa. Itu makam tinggi. Kita puasa, kalau Allah kata puasa itu, kalau Nabi sebut dalam hadis, puasa itu yastajinnul abdu minan nar. Dia boleh lindung kita daripada neraka. Kalau Nabi sebut macam tu, bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Nabi boleh sebut lagu tu. Dalam Hikam kata apa? Makam yang tinggi, dia fana diri dengan ni semua ni. Tak mau. Habis dia semayang, dia puasa untuk apa? Saja untuk Allah. Kerana rindu. Kerana memang itu satu martabat yang tinggi dalam Al-Hikam. Tapi dalam hadis Bukhari Muslim ni dia kata apa? Siapa yang puasa dengan iman dan mengharap Allah, mesti mau ada harap. Tuhan buat syurga seluas langit dan bumi. Ini tak apa, tak buah aku pun tak apa. Habis nak buah tangan lah. Betul kata. Tuhan buat surga yang duk kata dalam surah Waqiah kita baca tu boleh meleleh ayat liak. Sambil duk baca Waqiah tu boleh senyum seorang-seorang. Ayat liak ni boleh meleleh. Dengan nikmat surga ashabul yamin, dengan sabiqunal awwalun, bila sampai tentang ashabul shimal takut. Tuhan cerita macam mana neraka, macam mana azab, nak takut. Nikmat macam tu punya banyak, tiba-tiba kita tak teliak. Oh, kita tahu.
Mangkit sok tengok teluk masin pun duk kecap cap teluk masin. Teluk masin tu teluk itik peram buh garam. Pun tengok masa sahur tu, dah tengok teluk masin, tengok belah rokok sebelah, aduh lah dia mercut ayat liak semua habis. Ni Tuhan bagi nikmat syurga, luas langit dan bumi, kita tak teliak, bermakna kita ada penyakit. Kita ada penyakit dalam. Kerana itu kita ambil kesempatan ikhwatul iman, bulan puasa ni kita ambil kesempatan, kita nak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala beri kepada kita rahmat dan kurnia dia. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.